Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Afiq Aziddin bin Muhammad Jalil. Hari ini saya nak bentangkan tentang define the concept of conservation and preservation. First, preservation. Local and historic communities made a big impact in preserving historical places and the environment so that they do not become extinct or outdated, and the sophistication of the world. Preservation ni maksud dia pemeliharaan. Pemeliharaan ni kita memelihara sesuatu tempat ataupun barangan agar tidak pupus ketinggalan zaman, ataupun yang lebih memahami lagi, tempat tu kita mesti jaga agar masa-masa harapan tempat tersebut masih ada lagi dan masih terjaga, masih memelihara. Okey. Kedua, conservation. Conservation or developing organisation in Malaysia focus on solving problem involving local communities and the tourism sector. Conservation ni maksud dia kita pemeliharaan. Okey, pemeliharaan ni macam kita memelihara satu tempat yang telah rosak ataupun yang telah pupus di mata manusia. Kita bangunkan balik tempat tersebut. Kita bangunkan balik tempat tersebut agar menjadi tempat-tempat pelancongan lah. Sebagai contoh, tempat-tempat yang penuh dengan sejarah kan. Penuh dengan sejarah lampau, sejarah buruk. Kita bangunkan semula tempat tu agar tempat tu menjadi satu tempat yang tarikkan untuk pelancongan lah. Macam tu. And then slide number 2. Different the concept of conservation and preservation. Preservation. Maintain or preserve something of its original place. For example, rumah warisan. Saya mengambil contoh rumah warisan ni sebab ada seorang cikgu ni, dia memelihara rumah lama ataupun barangan-barangan lama. Dia memelihara rumah tersebut dan barang-barang tersebut sehingga kini. Maksudnya dia memelihara rumah-rumah tersebut dan barang-barang tersebut menjadi sesuatu perkara yang boleh menjadi destinasi pelancongan lah, yang nak belajar tentang sejarah. Walaupun benda tu lama, tapi bila kita jaga, dia akan menjadi elok sehingga sekarang ni. Okey, nombor 2, conservation. Conservation or redevelopment or tourist spot. For example, Jerejak Island. Okey, conservation ni saya ambil contoh Pulau Jerejak lah. Pulau Jerejak ni ramai tak tahu tentang Pulau Jerejak ni. Banyak kisah-kisah mistik. Kisah-kisah mistik yang boleh membuat satu tempat tu lumpuh. Sebab pada waktu dulu pernah menjadi satu cerita buruk tentang pulau tu. Pulau tersebut pernah menjadi tempat orang-orang yang kena penyakit kusta. Sehingga semua orang yang kena penyakit kusta ni semua letak di Pulau Jerejak. Pulau Jerejak tu hanya untuk orang-orang yang kena penyakit kusta lah. Banyaklah kisah mistik kat itu. So ada kerajaan negeri ni, dia membangunkan Pulau Jerejak tersebut. Dia memelihara Pulau Jerejak sehingga menjadi tempat pelancongan yang terkenal sehingga sekarang ni. Sampai orang lupa tentang kisah mistik ataupun sejarah-sejarah yang lama Pulau Jerejak tersebut. Okey, sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, my name is Muhammad Lumah Hakim bin Zawari. Today I would like to present about illustrate the conservation and preservation. Preservation and conservation both process that protect the environment but different. Conservation protect the environment through the responsible use of natural resource. Preservation
protect the environment from harmful human activities. They have 9 processes for conservation, which is number 1 is identify problem and opportunity. Number 2, determine objective. Number 3, inventory resource. Number 4, analyze resource data. Number 5, formulate alternative. Number 6, evaluate alternative. Number 7, make decision. Number 8, implement the plan. Number 9, evaluate the plan. Untuk preservation yang berjaya hasil usaha daripada komuniti, organisasi dan kerajaan. Sebagai contoh, di China, kerajaan telah memelihara panda kerana populasi panda yang terancam. Kesannya, populasi panda naik mendadak pada tahun 2016. Assalamualaikum. My name is Muhammad Khairul Fikran bin Ismail. Metric number 18DUP 18F 2023. I will present about conservation and prevention. The first one is conservation, which is promote sustainable tourism guideline with visitors. Iaitu mempromosikan garis panduan pelancongan lestari dengan pelancong dengan memberi mereka maklumat yang mereka perlukan untuk membuat pilihan yang lanjut ketika mengunjungi kawasan semula jadi. Next is promote sustainable tourism guideline with the travel industry, iaitu mempromosikan garis panduan pelancongan lestari dengan industri pelancongan dengan memberi peluang kepada penyedia perkhidmatan seperti hotel atau pusat-pusat rekreasi untuk membuat keputusan yang berkelanjutan dalam cara mereka menjalankan perniagaan mereka. The third is promote sustainable tourism guideline within protected area, iaitu seperti contoh membuat kempen kesedaran atau proses memberitahu pengunjung tentang akan betapa pentingnya akan kawasan yang tersebut. For the preservation, number 1 is make optimal use of environmental resources that constitute a key element in tourism development. Maksudnya dengan memanfaatkan sumber alam sekitar dengan optimum yang merupakan elemen utama dalam pembangunan pelancongan, yang dengan mengekalkan proses ekologi dan membantu memelihara warisan semula jadi dan alam. Second, respect the social cultural authenticity of host community. Maksudnya dengan menghormati keaslian sosio budaya komuniti tuan rumah, seperti menjaga warisan budaya dan nilai tradisional yang mereka pupuk selama ini. For the third, maintain a high level of tourist satisfaction and ensure a meaningful experience to the tourist, iaitu mengekalkan tahap kepuasan pelancong yang tinggi dan memastikan pengalaman yang bermakna kepada pelancong dengan meningkatkan kesedaran mereka mengenai isu-isu kelestarian dan mempromosikan amalan pelancongan lestari di antara mereka. And lastly, ensure viable long-term economic operation, providing socio-economic benefit to all stakeholders that are distributed. Dengan memastikan operasi ekonomi jangka panjang yang dapat dilaksanakan dengan memberi faedah sosioekonomi kepada semua pihak yang diagihkan, termasuk peluang pekerjaan dan pendapatan yang stabil. That's all from me. Thank you. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan sekalian. Hari ini saya akan bincangkan tentang tajuk The Applications of Conservation and Preservation in the Tourism Industry. Seperti yang kita tahu, pada zaman sekarang kebanyakan haiwan dan tumbuhan yang unik dan indah diciptakan oleh Tuhan ini sudah hampir diancam kepunahan dari tangan manusia yang tidak bertanggungjawab. Hal ini akan menyebabkan generasi pada 10 tahun yang akan datang belum tentu dapat melihat keunikan, kecantikan dan keindahan flora dan fauna. To educate tourists, organize awareness campaigns, gazette tourist place, prohibit tourists from buying goods from animal source,
enforce laws and regulations. Maksud preservation adalah menjaga flora dan fauna tempat bersejarah dan bangunan bersejarah daripada terancam, pupus, musnah dan rosak. Hal ini kerana manusia pada zaman sekarang amatlah kejam dan hanya mementingkan wang dan harta tanpa mempedulikan segala akibat yang akan datang dan melanda generasi yang akan datang. First point adalah educate tourists. Kita hendaklah mendidik turis supaya lebih peka dan jangan sesekali merosakkan atau memusnahkan flora dan fauna, bangunan bersejarah dan tempat bersejarah kerana ianya boleh mengakibatkan generasi yang akan datang tidak dapat lagi mengecapi keindahan daripada perkara-perkara tersebut. Yang kedua adalah organize awareness campaigns. Kita hendaklah menganjurkan kempen kesedaran kepada masyarakat sekurang-kurangnya 2 bulan sekali dengan bertujuan untuk memperingati dan menasihatkan masyarakat supaya menjaga flora dan fauna yang ada ini daripada musnah dan pupus. Yang ketiga ialah gazette tourist places. Kita hendaklah mewartakan kawasan pelancongan yang berpotensi tinggi menjadi kawasan tarikan pelancong supaya kawasan tersebut tidak rosak dan musnah akibat daripada lebihan had dan pencemaran alam sekitar serta hidupan yang terdapat di kawasan pelancongan tersebut. Yang keempat adalah prohibit tourists from buying goods from animal source. Untuk prohibit tourist ni, kita mestilah melarang dan memberi amaran sekeras-kerasnya kepada pelancong yang gemar membeli souvenir dan barang-barang yang dibuat daripada sumber flora dan fauna kerana flora dan fauna yang dijadikan souvenir dan barang-barang adalah daripada spesies yang kian diancam keputusan dan hampir musnah di dunia ini. Akhir sekali adalah enforce laws and regulations. Perubahan akta dan undang-undang amatlah penting kerana dengan adanya akta dan undang-undang, masyarakat dan pelancong tidak akan berani sama sekali untuk melakukan kesalahan dan kesilapan. Sekiranya mereka melakukan kesalahan, mereka akan dikenakan balasan yang setimpal seperti denda dalam jumlah yang besar dan juga penjara yang tidak kurang daripada 12 bulan. Next adalah conservation. For conservation, there are 4 points that the first point is wildlife and national parks, perhilitan. Second, World Wildlife Funds, WWF. Third, tree replanting campaign. And last, turtle information and conservation. Conservation bermaksud memelihara sesuatu perkara daripada musnah dan rosak. Kita hendaklah memelihara atau melindungi flora dan fauna kita yang berpotensi untuk musnah dan pupus daripada tangan-tangan manusia yang tidak bertanggungjawab ini. Untuk memelihara flora dan fauna, kita hendaklah memainkan peranan yang penting dalam memelihara flora dan fauna dari musnah dan pupus seperti mengambil tindakan terhadap individu yang merosakkan atau memusnahkan flora dan fauna, iaitu dengan melaporkan kepada pihak yang berkepentingan dan menegur dengan baik. Jika terpaksa kita perlulah berkeras, maka berkeraslah. Di sini terdapat 3 badan atau pihak yang bertanggungjawab untuk memelihara dan juga tumbuhan daripada pupus dan terancam yang terdapat di negara kita seperti Perhilitan, WWF dan Pusat Pemeliharaan Penyu. Di slide ini saya terdapat juga satu aktiviti yang berkaitan untuk memelihara flora, iaitu kempen menanam semula pokok-pokok atau tumbuhan-tumbuhan. Pokok ini banyak manfaatnya dan juga kelebihan. Antara kelebihan dan manfaat adalah pokok tumbuh-tumbuhan dapat memerangkap karbon dioksida dan membebaskan oksigen kepada kita.
Tumbuh-tumbuhan juga dapat membersihkan ruangan pernafasan kita daripada tercemar akibat daripada asap-asap kilang dan kenderaan yang kian bertambah. Pokok juga merupakan benteng pertahanan angin kuat dan ribut. Sungguh banyak sekali jasa pokok yang kita tidak ketahui. Yang kita hanya tahu menebang sahaja kerana pokok menyemakkan lagi pemandangan di suatu tempat tanpa kita sedar bahawa pokok ini banyak kelebihan dan jasanya kepada kita. Kesimpulannya, marilah kita bersama-sama pada saat ini dan waktu ini memelihara flora dan fauna di sekeliling kita daripada pupus dan hancur ke tangan individu yang tidak bertanggungjawab demi memastikan flora dan fauna tersebut akan hidup berterusan sehingga ke hari kiamat nanti. InsyaAllah. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.